Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerajaan gagal urus COVID-19. Ingat tak lagi, begitu lantang Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berteriak bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Pada 14 Julai 2021, Ahmad Zahid dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, apa yang dikuatiri akhirnya telah jadi kenyataan. Apa yang telah mereka ramalkan telah pun berlaku. Kes jangkitan harian COVID-19 di Malaysia sudah pun mencapai 5 angka iaitu lebih 11,000. Hujah peningkatan itu disebabkan proses saringan dipertingkat not applicable. Faktanya sebanyak 870 kluster aktif telah direkodkan dengan lebih 96,000 kes jangkitan aktif. Hampir 7,000 nyawa sudah terkorban akibat kegagalan mengawal pandemik. Beliau juga menyindir kerajaan, satu-satunya pencapaian terbaik Kerajaan Perikatan Nasional berjaya beli kontena untuk menyimpan mayat. Sebenarnya kita tidak pasti pun sama ada itu wajar dianggap sebagai pencapaian, ujarnya. Ahmad Zahid menggunakan angka jangkitan COVID-19 sebagai salah satu daripada alasan untuk menjatuhkan kerajaan tebuk atap yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang disokong oleh UMNO. Kerajaan diambil alih oleh UMNO dan naib Presiden parti itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kini memegang jawatan Perdana Menteri. Kebetulan Menteri Kesihatan ketika itu ialah Datuk Seri Adham Baba, Ahli Parlimen UMNO Tenggara dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pula dipegang oleh Ahli Parlimen UMNO Rembau Khairi Jamaluddin. Beliau juga merupakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Kalau Kerajaan Perikatan Nasional gagal, yang tidak dapat dinafikan, kedua-dua menteri berkenaan adalah terpalit sekali dengan kegagalan tersebut. Maknanya, apabila kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional juga adalah kegagalan UMNO BN. Menurut bekas Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad, hanya apabila politik pandemik diketepikan dan pakar kesihatan negara di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan di luar KKM seperti dalam bidang akademik, Expert Advisory Group, doktor swasta, Kor Kesihatan Tentera dan NGO digemblingkan secara inklusif di dalam Greater Klang Valley Task Force GKVTF, pandemik ini berjaya diurus dengan efektif dan perkhidmatan kesihatan dapat dikembalikan kepada sedia kala. Kata Zulkifli, Perikatan Nasional juga banyak mencemari pengurusan pandemik dengan unsur-unsur politik yang menghindari kaedah sains untuk mengatasi ancaman coronavirus. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuala Selangor itu juga memberi amaran bahawa lonjakan kes akibat daripada varian Omicron harus ditangani dengan bijak dan cermat supaya tidak bertambah parah dan menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan negara dan juga moral pekerja kesihatan yang bertarung 2 tahun berturut-turut dan memelihara ekonomi negara yang baru menghampiri pemulihan. Malang sekali, kini kita menyaksikan bilangan jangkitan positif COVID-19 kembali mencanak naik. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara hari ini sudah mencecah lebih 3 juta. Jumlah kumulatif kes COVID-19 setakat 13 Februari adalah 3.04 juta kes selepas pertambahan sebanyak 21,072 kes baharu. Jumlah kematian kini ialah 32,125. Untuk rekod, tiada kematian akibat COVID-19 semasa Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara ini sehingga 24 Februari 2020. Program imunisasi dijalankan dengan agresif sehingga membabitkan kanak-kanak. Menurut laporan, 98% populasi dewasa telah lengkap vaksinasi. Kini kerajaan sedang mempromosi dos ketiga atau penggalak. Tetapi COVID-19 tetap mencanak naik. Salah siapa? Salah varian Omicron ke? Salah jemaah umrah yang baru pulang dari Mekah ke? Sudah tentu bukan berdasarkan teori Ahmad Zahid. Ini salah kerajaan. Namun, kini kerajaan itu diketuai oleh Ismail Sabri daripada UMNO, bukan lagi Muhyiddin daripada Bersatu. Justru apa alasan UMNO untuk kekal di atas persada kuasa di negeri Johor atau negara? Sama ada sekarang atau pada pilihan raya umum ke-15 kerana setelah kalian berkuasa, COVID-19 tidak juga reda. Data yang direkodkan kekal dalam sejarah negara. Hakikatnya, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional 2x5 saja.